Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan-tuan yang hadir, hendaklah kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khotib sedang membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah anzid wa imamu yahtub faqad laghaw." Rawahu Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku sidang jemaah yang dirahmati Allah,
Saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang hadirin sekalian, marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya serta menjauhi segala larangan dan tegahannya. Marilah kita menghindari diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah dan ibadah kita. Mudah-mudahan dengan bekalan takwa kita digolongkan dalam kalangan hamba-Nya yang memperolehi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang kekal abadi. Sidang jemaah yang dimuliakan, senario kehidupan masyarakat masa kini memperlihatkan penyebaran berita atau sesuatu maklumat amatlah mudah dan pantas. Selari perkembangan dunia moden, kegiatan media sosial telah menularkan satu barah yang agak kritikal dalam masyarakat moden, iaitu perkongsian maklumat tanpa batasan. Perkara ini menyumbang kepada tersebarnya berita-berita palsu atau berita tidak pasti kesahihannya. Perkara ini sekaligus membawa kepada pembentukan persepsi yang salah terhadap hakikat sesuatu yang dilaporkan. Pihak yang mempunyai agenda negatif sanggup menyebabkan fitnah, cerita palsu dan serangan peribadi terhadap sasaran mereka. Propaganda mereka akan menjadi tular dalam masa yang singkat. Kesannya sudah tentu ia membawa padah kepada masyarakat sehingga boleh menjejaskan keharmonian dan perpaduan ummah. Jika isu yang tular menyentuh keburukan pribadi individu tertentu, sudah tentu ia membawa persepsi buruk dalam kalangan masyarakat terhadap individu berkenaan. Bukan setakat itu, malah ia boleh menjejaskan kehidupan individu tersebut, seperti terganggu sumber pencarian rezeki, nama baik, hubungan dengan keluarga, masyarakat dan pelbagai lagi. Wahai saudaraku yang beriman, ambillah pengajaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala melalui petikan ayat 83 daripada surah An-Nisa yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'ahum amrum minal amni wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi aza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan atau kecemasan, mereka terus menghebohkannya. Padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, tentulah kamu terbabas menurut syaitan, kecuali sedikit saja, iaitu orang-orang yang teguh imannya dan luas ilmunya di antara kamu. Imam Sayyuti radhiyallahu anhu dalam karyanya menukilkan bahawa ayat ini diturunkan ketika mana peristiwa Nabi SAW meninggalkan isteri-isterinya. Lantas tersebar berita atau kabar angin bahawa Nabi SAW telah menceraikan isteri-isterinya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang menjedari hal tersebut lantas pergi ke pintu masjid dan menjerit sekuat hati menyatakan Nabi SAW tidak menceraikan isteri-isterinya. Lalu turunlah ayat ini sebagai pengajaran untuk dijadikan pedoman. Sidang jemaah yang dimuliakan, Islam telah meletakkan garis panduan yang jelas lagi tuntas dalam hal ini. Antara sumber rujukan utama dalam penerimaan sesuatu berita atau maklumat adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in
fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan. Dalam menghuraikan ayat ini, Syekh As-Subuni dalam karyanya Safwatu At-Tafsir menyatakan, jika datang kepada kamu seorang lelaki fasik yang mana ia tidak boleh dipercayai dengan kebenaran dan keadilannya dengan apa yang diberitakan, maka hendaklah kamu menyemak akan kesahihan berita ini supaya kamu tidak mengenakan hukuman atau musibah kepada satu-satu kaum sedangkan kamu jahil mengenai hakikat sebenar. Ketika itu jadilah kamu menyesal tidak sudah atas perbuatan kamu. Kita boleh gariskan beberapa panduan dalam penerimaan suatu berita seperti berikut. Pertama, melihat kepada sumber. Perkara pertama yang perlu diperhatikan adalah aspek sumber. Melalui ayat yang Khatib bacakan sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, in ja'akum fasiqun binaba'in, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita. Ayat ini menggesa kepada kita supaya memperhalusi sumber sesuatu berita. Al-Quran menggesa kepada kita supaya mengetahui terlebih dahulu semua berita itu daripada fasik, jahat atau tidak. Sekiranya ia dikabarkan atau diterima daripada seorang fasik, maka perlulah untuk bertabayun, perlu diingatkan. Dalam dunia di hujung jari kini, kebanyakan berita yang tersebar tidak mempunyai sumber yang jelas. Menurut Al-Qurtubi, harus menerima berita daripada seorang yang adil, iaitu tidak fasik, walaupun bertabayun terhadap segala sumber adalah lebih afdal. Keduanya, mencermati dalam menyiasat. Konsep menyiasat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan perkataan fatabayyanu. Hakikat ini menggambarkan bahawa orang beriman sepatutnya mengambil sikap berhati-hati, berwaspada dan tidak terburu-buru untuk menyebarkan berita yang didengarinya. Apatah lagi berita yang diterima daripada seorang yang dikenali sebagai fasik. Bersikap cermat dalam menyebarkan berita. Inilah sikap yang sepatutnya ada pada orang yang beriman. Dalam bertabayun, kita disarankan agar mencari bukti atau petunjuk, bertanya saksi dan meminta pengakuan terlebih dahulu, dan jangan terburu-buru membuat keputusan. Nabi SAW bersabda, at-ta'anni minallah wal ajal lahu minasyaitan. Mengambil langkah menyelidik itu ajaran Allah, manakala terburu-buru itu adalah bisikan syaitan. Ketiga, tidak pasti, jangan kongsi. Imam Abu Bakar Al-Jassas menyatakan di dalam Ahkamil Quran bahawa tabayun itu ialah ilmu, maka dalam setiap perkara perlulah dahulukan ilmu, termasuk dalam bab menerima berita. Perlu diingatkan, bertindak sesuatu atas dasar kejahilan adalah sesuatu yang keji di dalam Islam. Maka menyebarkan satu berita yang tidak diketahui kebenarannya adalah satu tindakan yang keji. Nabi SAW bersabda, Kapa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bikulli ma sami'a. Maksudnya, cukuplah seorang itu dianggap berdusta apabila dia bercakap segala apa yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dimuliakan, ajaran Islam menggesa mereka yang bergelombang dengan elemen-elemen yang dilarang ini agar segera bertaubat. Ini kerana golongan yang suka melakukan perbuatan buruk adalah tergolong dalam kalangan orang zalim, seolah-olah mereka makan daging saudara mereka yang telah mati, yang sudah tentu sangat jijik. Islam memandang keji orang yang kesana sini menabur fitnah kepada semua pihak, apatah lagi sesama saudara Islam. Agama Islam melihat orang Islam sebagai golongan yang terpelihara darahnya, hartanya dan kehormatannya. Di sinilah
Peranan tabayun dapat mengelakkan penularan berita yang tidak sahih, seterusnya mengelakkan fitnah, buruk sangka dan risiko menjatuhkan maruah diri, serta mengelakkan daripada tergolong dalam kalangan orang zalim pada pandangan agama. Berfikirlah sebelum bertindak. Jauhilah diri kita dari menyebabkan berita-berita palsu yang boleh merosakkan. Sentiasalah kita mengamalkan tabayun agar terhindar masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan dari kalangan kamu. Janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang itu di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiapkan di antara mereka akan beroleh seksa yang besar di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'un alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-munqidhi minadh dhalalati wal jahalati ila nuril haqqi wal imani wal huda wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum qudwatuna wa lahumul fadlu ala jami'il ummati ila yaumil qari'ah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyil azim fattaquhu la'allakum tuflihun. Ittaqullah min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان Barlisyah wa wali ahdi duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Barlisyah ibn Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lis-sadad wa aslih bihimul ibad wal bilad waj'al taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad
يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.